Memang nampak kesedihan mereka lah tadi Dayang kan. Tapi itulah banyak sebenarnya yang kita nak bincangkan dengan lebih mendalam lagi mengenai aksi Malaysia menentang Bahrain ini. Jadi jom kita terus bersama Zulhami Azam yang berada di Doha, Alamak, Qatar. Zul, boleh dengar ke? Zul, tunjuk muka sikit Zul. Ya Habibi. Cerita yang tak sempurna. Maafkan What saya an suara tak opening sedap. lah, Zul. Tapi itu kesedihan lah. Kesedihan yang saya rasa seluruh rakyat Malaysia rasai. Termasuk saya yang berada dengan lebih dekat bersama skuad Harimau Melaya. Dari semalam saya tak tidur. Adalah 2-3 jam sempat tidur tapi masih tak dapat move on lagi lah dengan gol lewat permainan tu. Kalah tu mungkin tak apa tapi gol lewat permainan tu saya rasa sesuatu yang memeritkan lah untuk diterima Farihah. Dayang, apa khabar semua? Okey ke? Lebih okey lah bila Zul menyanyi lah tadi kan. Terubatlah rasanya hati. Tapi kita tahulah Zul tak move on lagi kan. Players macam mana Zul? Adakah mereka sudah ready for the next match ataupun masih lagi dengan kesedihan kalah last minute ni Zul? Okey, saya ada berbual dengan pemain menerusi media sosial, menanyakan khabar-khabar mereka selepas tewas. Rata-ratanya memang down sangat-sangat ketika ini. Dia ibarat kapal yang kalau saya boleh tunjuk kat belakang saya ni dah pecah. Sebab kita tewas kepada 0-4 per Jordan. Mental kat situ pun dah out. Bangkit semula bertemu Bahrain. Kalah di lewat permainan. Memang dikatakan ataupun menjadikan situasi yang lebih sukarlah kepada pemain-pemain negara. Tapi apa yang dikongsi oleh mereka, mereka lebih memberi motivasi kepada pemain-pemain yang mendapat kritikan peminat seperti Nazrul Insa, even Akram Rashid pun sama, yang mengeluarkan bola kan yang menjadi punca pasukan Bahrain mendapat sepakan sudut. Rata-rata memberi motivasi lah kepada pemain-pemain tertentu untuk comeback. Perlawanan berikutnya bertemu Korea Selatan. Jadi untuk lawan Korea Selatan, saya rasa beberapa hari latihan ni penting untuk mereka dapatkan build up balik confidence mereka. Kerana saya rasa sekarang ni motivasi dan keyakinan pemain. Semua pemain saya rasa sukar. Betul lah Zul boleh nampak kan, tapi mengenai laporan Zul tadi melibatkan Pan Gon yang mengatakan mengambil sepenuhnya tanggungjawab. Zul setuju ke dengan kenyataan itu? Ya, saya setuju kerana sebagai seorang jurulatih itu tanggungjawab yang perlu dipikul oleh mereka kerana mereka sudah diberikan segalanya. Seperti Kim Pan Gon telah diberi latihan yang secukupnya, persediaan yang baik, pemain-pemain yang baik. Kalau kita nak bandingkan beberapa jurulatih sebelum ini, ada yang berdepan dengan isu pemain, persiapan. Tetapi Kim Pan Gon mendapat sokongan yang jitu daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia FM. Mereka tiba di Qatar 1 Januari 2024. Lebih kurang ada 2 minggu untuk membuat persiapan menghadapi Piala Asia ini. Walaupun mereka hanya mengharungi satu perlawanan persahabatan, tapi apa yang dilakukan oleh Badan Induk menyalahkan betapa mereka mahukan Kim Pan Gon melakukan sesuatu. Jadi bila gagal, sudah pasti Kim Pan Gon harus bertanggungjawab, dan dia juga bertanggungjawab dalam isu ataupun dalam hal-hal berkaitan formasi, taktikal. Tetapi itu tidak berhasil, maka saya rasa wajar Pan Gon memikul tanggungjawab ini. Okey, Zul, tadi dalam laporan tadi juga ada menyatakan bahawa Nazrul Insa sempat training sekali sahaja bersama dengan tim sebelum saingan Piala Asia. So, adakah adil untuk kita meletakkan dia sebagai antara faktor kekalahan, sebab itu yang diperkatakan oleh ramai pihak ketika ini, Zul? Saya tak nafikan ataupun boleh dikatakan setuju juga dengan pandangan peminat, kerana mereka mempunyai hak untuk memberi komen, terutamanya penyokong-penyokong yang datang telah berbelanja, sanggup mengambil cuti untuk menyokong Harimau Melaya. Tetapi untuk menyalahkan 100% kepada Nakso, saya rasa tidak wajar. Sebab sebagai pemain, jika disuruh untuk bermain,
sudah pasti mereka tidak menolak dan akan memberi yang terbaik walaupun hakikatnya realitinya pemain itu berada dalam keadaan yang tidak 100% untuk diturunkan. Misalnya Naksu Insa baru saja pulih daripada kecederaan. Kalau kita ikut minit permainan bersama kelab, JDT juga tidak banyak, malah bersama skuad kebangsaan di pentas antarabangsa. Kali terakhir seperti saya katakan, Mac 2018 bertemu Mongolia. Jadi bila datang dalam perlawanan yang berintensiti tinggi, saya memangnya sukar buat pemain ini walaupun mempunyai pengalaman dan merupakan seorang pemain yang baik di kancah Liga Malaysia. Adil untuk peminat membuat komen, tetapi bagi saya untuk menyalahkan 100% pada Naksu tidak adil. Okey Zul, kepada seorang lagi pemain yang dikatakan sebelum ini bakal diturunkan iaitu Darren Lock tapi tidak diturunkan Zul semalam. So, adakah itu keputusan taktikal dari Pangon ataupun macam mana Zul rasa? Betul. Saya rasa percaturan taktikal tu berkesan. Kita nampak ada positif dari aspek menyerang dengan Paulo Josue menggalas tugas menggantikan tempat Darren Lock. Saya dapat lihat Paulo memainkan peranan sebagai target man di bahagian depan sambil dibantu Arif Aiman dan juga Faizal Halim. Walaupun kalau kita ikut possession ball semalam 36% hanya milik Malaysia dan selebihnya lebih kurang 60% adalah pasukan Bahrain. Tetapi serangan dan juga peluang yang dicipta menerusi diketuai Paulo Josue itu, kita nampaklah keberkesanan taktikal Kim Pangon dalam aspek menyerang dan terutamanya bertahan. Jadi saya melihat taktikal tidak menurunkan Darren Lock tidak ada masalah, cuma saya rasa lebih kepada keputusan meletakkan Naksu itu mungkin ada sedikit kesilapan kerana Syamil Kuti bagi saya telah memberi aksi terbaik. Mungkin dikeluarkan kerana mengutip kad kuning dalam aksi separuh masa pertama. Mungkin kad kuning itulah yang dia katakan a few silly mistakes yang dia katakan dalam Betul, interview sebab ada satu lagi game kan. Okey Zul, thank you so much. Walaupun kita tak dapat nak pergi Qatar, dapatlah tengok view sikit-sikit kan. Thank you Zul, belanja kita view ni daripada Bukit Jalil je kita boleh menikmati. View over a view lah gitu. Okey Zul, bawakan lagi banyak perkembangan untuk kita di sini Terima kasih Bye. Fariha. Bye Zul, take care, selamat Terima bertugas. kasih Rayyan. Baik, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.